Hari ini insyaAllah kita berkongsi sekali lagi dalam tajuk yang lebih spesifik, iaitu kita melihat kepada akidah Al-Imam As-Sabuni. Setelah semalam kita telah membincangkan tentang akidah ahli hadis secara umum, akidah ahli kalam, akidah dan yang berada di antara kedua mereka, iaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah secara umum. Hari ini kita nak fokus kepada Imam Sabuni. Kita nak hukum, bukan hukum, kita nak semak. Kita nak semak beliau berada di pihak mana. Jadi tanpa mengambil masa yang lama, kerana waktu kita sebenarnya tidak terlalu panjang, jadi saya terus masuk kepada tajuk. Pertama sekali masuk langsung kepada biodata. Anda tak ambil panjang, tapi kalau antum ada soalan nak tanya berkaitan biodata sebagainya, kerana anda tahu ada beberapa orang ustaz bentang biodata dan syarahkan macam-macam. Cuma anda tak nak dibawa oleh arus mereka. Nak bincang dengan perkara ilmiah yang lebih bermanfaat untuk kita secara ilmiah. Nanti kalau berkaitan dengan isu ada soalan, antum boleh kemukakan. Qala Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamun Nubala. Siapakah Al-Imam As-Sabuni? Beliau kata Al-Dzahabi, al-imamu al-allamatu al-qudwatu. Kalau sebut imam, maksudnya apa? Beliau mahir dalam hampir pada semua bab dalam agama. Kalau orang alim satu bab, tak dinamakan imam. Kalau alim dalam semua bab, secara umum akan dikenali sebagai al-imam. Al-imam ni bukan alim je, alim bab daripada awal hingga akhir. Itu baru nama imam. Perbincangan bahasa tinggal kemudian. Yang kedua, al-allamah. Dia bukan alim sahaja, tapi dikenal sebagai al-allamah, sangat alim. Al-qudwah, al-mufassir, al-muzakkir, al-muhaddis, Syekhul Islam. Dan nama ni nama special untuk zaman beliau di Khurasan. Tidak ada orang lain, hanya ada beliau dan juga seorang lagi yang merupakan ahli hadis juga, dinamakan sebagai Syekhul Islam Al-Ansari pada zaman tersebut di Khurasan. Tapi kalau sebut saja Syekhul Islam pada zaman tahun kurun yang keempat di Khurasan, maksudnya adalah As-Sabuni rahimahullah. Ismail Ibn Abdul Rahman Ibn Ahmad Ismail bin Ibrahim bin Abid bin Amir An-Naisaburi As-Sabuni. Jadi An-Naisaburi salah satu daerah daripada Khurasan. Cukup sekadar kita kenal beliau, nama beliau, tempat tinggal beliau dan kurun beliau. Anak terlupa, kalau sepatutnya letak sikit tarikh lahir, kurun yang ke-5, 400 lebih. Nanti nak cek balik insya-Allah. Baik, terus masuk pada akidah As-Sabuni. Bila kita jumpa seorang imam yang menulis buku menerangkan akidah dia, tak payah tafsirkan apa-apa dah. Bila kita temukan seorang imam, dia tulis buku menerangkan akidah dia secara, dan dia mengaku ini akidah dia, sebenarnya tak perlu tafsiran apa dah. Buka buku dia je lah. Buka buku dia. Yang jadi cerita panjang kat mana? Orang tu tulis buku terangkan akidah dia sekian dan sekian. Kemudian kita tak percaya. Kita nak hukum isi hati dia macam mana? Contohnya kalau buku macam Muhammad bin Abdul Wahab, dia terangkan akidah aku sekian sampai hujung. Aku tak percaya. Dia sebenarnya isu akidah ni isu kepercayaan, keyakinan dan hati orang. Macam mana kita nak hukumkan? Kalau nak cerita pasal lain cerita, tapi isu akidah ni isu dalam hati. Dan tak semua orang zahirkan akidah dia sebab dia isu dalam hati. Tapi kalau ada imam yang menzahirkan, ada imam yang tak nak masuk campur, dia imam nahu lah, biar orang kenal dia imam nahu, walaupun dia tahu isu akidah, walaupun dia ulama dalam akidah, kerana dia tak nak orang yang presif bab tu.
Dia duduk tempat isu macam zaman sekarang lah. Ada yang isu panas. Betul Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, beliau antara yang diam pada awalnya, yang syarahkan akidah Tahawiyah, yang diam, betul pilih untuk bercakap, betul diam semula. Sebab isu panas yang berlaku di suasana kehidupan seorang imam itu adalah perkara biasa. Jadi ada imam yang tidak menulis kitab tentang akidah secara spesifik, tetapi beliau berborak dan berbincang dengan kawan-kawan, itu confirm. Contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tak tulis kitab akidah secara spesifik. Hatta kitab yang dicetak sekarang akidah Syafi'i, akidah bersanad, adalah daripada riwayat-riwayat daripada beliau, bukan tulisan tangan beliau. Sebab tu ada orang kata, macam mana Imam Syafi'i boleh riwayatkan daripada orang sebelumnya? Dah buku tu pun bukan tulisan tangan Imam Syafi'i, orang lain riwayatkan. Biasalah ada riwayat dia bawahnya untuk mensyarahkan dan sebagainya. Tapi Imam As-Sabuni, dia tak biarkan orang hukum akidah dia. Dia tulis buku, dia kata muqaddimah dia. Macam mana dia boleh jadi tulis buku ni? Beliau mengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dan juga ada satu wasiat lagi. Kenapa nak tak masukkan? Tak sempat. Malam tadi anak bangun pukul pagi tadi saya bangun buat ke nota ni, anak fikir, anak jujur lah, anak jujur, buat yang sempat. Kami berprogram, lepas habis program ni berprogram terus sampai malam, sampai rumah tak walk out, sampai hotel tak mampu. Anak ni dah tengok laptop pun dah, laptop tengok anak kan, nak tengok laptop tak tahulah. Rehat kejap, bangun pagi, sempat. Jadi ada dua kitab yang boleh dirujuk tentang akidah As-Sabuni. Pertama, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, ini kitab yang famous. Yang kedua adalah Wasiyah Al-Imam As-Sabuni, wasiat dia, yang ditulis oleh orang yang mendengar pesanan beliau. Tapi secara langsung diriwayatkan oleh Al-Imam As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Syafi'iyah, dan riwayat tu bukan daripada Salafi, Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Ana akan tunjukkan nanti insya-Allah lepas habis slide ni. Maksudnya ada masa kita akan buka pula kitab berkaitan dengan wasiyah Al-Imam As-Sabuni fil Aqidah. Baik, beliau bila karang kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau menyebutkan sebab kenapa beliau karang kitab ini. Pada awal kitab beliau berkata, fa inni lamma waradtu Amid Tabaristan wa biladul Jilan, dan aku bila melalui negeri Amid, tempat negeri Al-Imam Al-Amidi rahimahullah, di mana tinggalnya Tabaristan atau Tabaristan, wa bilad Jilan, dan negeri Jilan bersebelahan lah. Dia sampai ke daerah tu, ramai orang datang jumpa. Masa tu beliau daripada Khurasan, daripada Nisabur, lalu sampai Tabaristan, sampai Tabaristan atau Tabaristan dan Jilan. Di situ ramai orang datang jumpa, kerana Syekhul Islam lalu. Macam kita lah, Syekh Mahir datang, ramai. Oh, ini imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dulu Masjid Nabawi. Dalam otak saya Imam Syekh Mu'aikadi Nabawi, sebab beliau naik di Nabawi dan anak di sana, dan adalah beberapa kali jumpa kat sana. Jadi kalau sebut Masjidil Haram, baru fikir lah sekarang Masjidil Haram. Sama juga Syekh Jahani, Syekh Abdullah Jahani, senior kami dia, di kuliah Quran. Jadi naik di Madinah, akhirnya jadi imam di Mekah. Itu selingan je lah. Tapi bila ada seorang tokoh lalu, ramai orang datang nak dengar pandangan, nak tanya hukum dan sebagainya. Jadi kata Syekh, bila nak dalam keadaan sampai di negeri Tabaristan, Amid, sampai di Jilan, di negeri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menuju ke Baitullahil Haram, mutawajjihan ila Baitullahil Haram, wa ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, wa ashabihi kiram, dan sahabat-sahabat Nabi, mana ziarah makam mereka. Sa'alani ikhwani fid din
an ajma' lahum fusulan fi usuluddin. Saudara-saudara seislamku memohon dan meminta kepadaku agar aku kumpulkan atau karangkan, kerana maksud ajma' ialah aktub, kitab, kitab jami', kitab jami', kitab pun kumpulan, jami' pun kumpulan. Sebab tu kita, ni istilah ulama dalam meletakkan satu perkara, satu perkara masalah ilmu. Kumpulkan buku yang membincangkan tentang fusulan fi usuluddin, tajuk-tajuk, topik-topik dalam usuluddin. Itu perkara asas dalam agama. Jadi beliau sekarang diminta untuk tulis buku tentang usuluddin. Kenapa saya letakkan perkara ini? Supaya jangan orang kata, oh Syekh nukilkan daripada orang lain, dan Syekh tak maksud untuk sampaikan agama. Tak, orang nak tahu apa dia asas agama. Orang minta pada beliau, tuliskan pada kami. Artinya isu timbul pada zaman tu. Memang isu timbul. Zaman tu zaman Rafidah. Kalau kita tahu pada zaman Sabuni ini, zaman kejatuhan Abbasiyah, dan zaman Syiah mula naik. Dan banyak perkara yang menyebabkan masyarakat rasa gusar di atas isu-isu akidah. Bila Syiah naik, apa masalah Syiah? Rafidah. Apa akidah Syiah? Akidah Syiah adalah Mu'tazilah. Kalau tuan-tuan nak cari Mu'tazilah tak jumpa sekarang, pergi buka kitab Rafidah. Malah saya belajar ilmu kalam, bukan kita dah belajarlah tentang, kita semua belajar daripada mazhab Asy'ariyah semua sekali sekolah kita kan, sampai ke ni, tapi faham betul-betul berkaitan dengan ilmu mantik, dan bukan betul-betul lah, macam faham lebih sikit lah daripada yang ni. Lepas dengar langsung daripada penjelasan jujur daripada syekh-syekh Syiah. Dia tak ada selindung-selindung. Kalau syekh-syekh yang tak mengaku Syiah ni, dia boleh kutuk orang di depan Husain, kubur Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Oh, kafir. Minta pada selain Allah. Husain tu cucu Nabi. Direct. Betul? Istighatsah pada selain Allah. Boleh jatuh pada syirik atau syirik Syiah. Islam atau bukan Islam, minta selain Allah. Datang syekh-syekh pakai baju tak mengaku Syiah ataupun bukan Syiah, minta juga pada keturunan Nabi, jauh lagi, bukan cucu tu. Minta juga pada kubur. Oh, syekh. Sama-sama istighatsah pada kubur. Syiah buat, Ahli Sunnah pun buat. Tukar baju je. Tukar baju, tukar bahasa. Anda pernah tanya pada kawan-kawan yang kenalan lah, apa hukum pergi minta nombor ekor kat kubur? Syirik. Bagus, entah bukan ahli kalam lah. Mana perbuatan tu boleh jatuh syirik, mana tauhid uluhiyah. Ahli kalam dia tauhid dalam hati je, pergi minta kubur ke apa ke asalkan hati. Okey. Selamat satu benda, syirik. Sebab apa minta nombor ekor? Apa hukum pergi minta istighatsah di kubur? Anak tukar apa? Tukar istilah. Nombor ekor tu tukar pada perkataan Arab sikit, ilmiah sikit, istighatsah. Dan doa sekian-sekian, tak buat ayat lah, tapi nak istighatsah. Apa hukum kumpulan sekian? Kat bawah nak sebut siapa, tapi kat atas tak disebut dah. Anak sebut nama lah, orang tertentu. Ustaz, Kenapa susah? Kenapa tak cakap sama macam orang minta nombor ekor? Itu nombor ekor Ustaz. Tikam nombor ekor cerita lain. Tikam nombor ekor tu, beli nombor ekor salah, siapa beli pun salah. Kita cerita bukan tikam kat kedai, yang minta nombor ekor kat kubur ni. Ni cerita lain. Tikam sana maksiat, yang minta kat kubur ni berkaitan dengan syirik tak syirik. Takkan bila tukar permintaan berubah hukum? Hukum dia tetap juga istighatsah. Takkan bila tukar baju, pakai baju t-shirt atau pakai baju ni jadi haram, tukar pakai jubah, tukar bahasa Arab, oh jadi syekh. Tak boleh lah. Jadi itu sentiasa perkara yang sentiasa menggusarkan. Jadi nak cerita pengalaman anak, balik semula buat.
belajar mantik, ilmu mantik lebih faham, dan juga dengan akidah Mu'tazilah ni banyak daripada, jangan ikut Ana. Ana saya tak sengaja terbuka video tu, bila tengok sekali jumpa video Syiah terangkan. Tak tahu dia Syiah pun. Lepas dah lama betul-betul Syiah dia ni. Tapi dah alang-alang dah dengar habiskanlah. Tentang ilmu mantik dan juga sejarah, falsafah sebagainya, baru buka balik kitab kita, baru kita faham. Oh, memang dia terus terang, yang ni tak terus terang. Bezanya begitu. Jadi Mu'tazilah zaman sekarang adalah Rafidah. Mu'tazilah zaman sekarang adalah Khawarij. Golongan Khawarij juga memegang pada akidah Mu'tazilah, i'tizal. Hatta di Oman sekalipun ramai yang menengahkan akidah i'tizal. Yang penting zaman As-Sabuni ini masyarakat rasa gusar dengan perkembangan yang berlaku. Bab berkaitan dengan tauhid al-asma' wa sifat, Rafidah adalah Mu'tazilah. Tapi dalam bab tauhid al-uluhiyah, dia banyak melakukan perkara-perkara syirik seperti istighasah kepada orang meninggal dan sebagainya. Dan sekarang pun di tempat kita banyak benda ni masuk. Kalau kita tak belajar, mana nak gusarnya? Kalau kita tak tahu, orang awam cuma tengok asal siapa yang tegur, siapa yang keras sikit dia anggap keras. Orang sesat buat salah tak apa. Siapa yang pergi tangkap pencuri, tangkap perompak, pukul je, kesian dia. Yang orang tu pergi bunuh orang, pergi curi, dia tak kisahlah. Itu yang biasa berlakulah. Baik. Jadi ada kegusaran, maka mereka minta kepada Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tuliskan dan terangkan tentang akidah. Dan kitab ini dikarang, ditulis menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di bahagian akhir kitab, selepas bila nukilkan, seperti mana Syekh Muhammad Idhal, Syekh Sa'ad Idhal semalam terangkan, akidah ni akidah bersanad. Selepas disebutkan sanad, nak beritahu kenapa akidah salaf ni sanad. Maksudnya jangan karang. Perkara akidah ni bukan benda yang kita nak istimbat, bukan perkara ijtihadiyah. Akidah salaf ini akidah bersanad. Apa arti bersanad? Kita cakap, kita tafsirkan begitu sebab kita dengar daripada guru kita sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab urusan akidah bukan urusan ijtihadiyah. Sebab itulah masalah akidah tak boleh banyak mazhab. Dia sekarang masalah banyak mazhab, macam tambah urusan akidah, macam tambah riwayat baru. Dia bukan urusan ijtihad. Selalu orang bila cerita bab ibadah, bab akidah, dia nak gunakan ilmu alat. Kita kata bukan, kami tak ada ilmu alat. Tapi betul ke guna ilmu alat kat situ? Ilmu alat untuk memahami, atau ilmu alat apa yang dimaksudkan dengan ilmu alat? Urusan akidah, urusan ibadah adalah urusan tauqifiyah. Tauqifiyah ditetapkan. Semua ke? Tak. Urusan yang perkara berkaitan perkara ghaib yang tidak pernah ditafsirkan secara mutawatir pada satu ketika dahulu, atau urusan-urusan yang tak pernah dibincangkan, itulah urusan-urusan khilaf yang kita perlu bertolak ansur. Biasanya berkaitan dengan istilah-istilah. Contoh tauhid 3, ada kata ulama kata tauhid 4, ada kata tauhid 2, ada kata tauhid cuma satu je, tak kisah pun. Sebab tu istilah-istilah, ia tidak mengubah hakikat. Tapi kefahaman akidah itu adalah perkara tauqifi. Urusan berkaitan perkara ghaib adalah perkara tauqifi. Masalah ibadah adalah tauqifi. Maksudnya kalau kita tanya, jumpa orang zikir hu sekarang, apa yang perlu kita tanyakan? Bukan hu tu makna apa. Sebab dia urusan tauqifi. Urusan tauqifi tanya dalil dulu. Ada dalil ataupun tidak, Nabi ajar atau tidak. Orang buat satu ibadah, kita bukan tanya kenapa kamu buat begitu. Kita tanya dulu, ada dalil tak ada dalil. Orang baca satu zikir, doa atau zikir khas pakai makna, kita bukan tanya makna dia bagus tak bagus. Itu cerita nombor 2. Cerita pertama, ada dalil ataupun tidak. Sebab dia bab tauqifi. Lawan bab tauqifi namanya bab ijtihadi. Bab ijtihadi, kita kena tanya bentuk istimbat dia.
Urusan ketiga, urusan yang tak ada kaitan dengan tauqif ijtihadi. Dia urusan ikhtiariah kehidupan dunia kita, tak payah tanya dalil. Kenapa Ustaz ada orang pakai jam tu? Bawa dalil? Itu tak betul. Fake nak tanya dalil kat mana? Bila perkara tu urusan tauqifi baru tanya dalil. Berkaitan dengan urusan ijtihadi, kita tanya istidlal. Macam mana dia ijtihad? Kenapa dia mengatakan sekian dan sekian? Itu perlukan ilmu alat. Perlukan untuk kenapa dia istinbat begitu. Urusan tak ada kaitan dengan ijtihad, tak ada kaitan dengan tauqifi, tak ada kait, bukan tauqifi, bukan ijtihadi, malah urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan berkaitan dengan perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan agama, tak payah tanya dalil, cuma tanya kenapa pilih kedai itu. Murah. Oh, ada kenapa pilih kedai itu? Mahal. Sedap. Ada sebab. Itu tapi tak ada kaitan dengan agama. Baik, urusan ibadah, nak keluar tajuk sikit sekarang ni. Banyak ibadah datang, orang tanya makna dia salah ke? Selalu dengar makna dia salah ke? Kita tak cerita makna, kita cerita kalau bab zikrullah ini, kalau tidak ada dalil, artinya perkataan itu perkataan manusia. Tidak akan lafaz dan kalam manusia berubah jadi zikrullah pada satu hari. Banyak syair-syair Arab yang memuji Allah, memuji Nabi, yang puji Allah syair Arab atau perkataan orang Arab. Puji Allah jadi berubah jadi zikrullah, zikir yang khas. Banyak perkataan ataupun syair-syair yang memuji Rasulullah dijadikan sebagai selawat. Sedangkan itu semua qasidah dulu. Sejak bila qasidah yang merupakan syair ini berubah jadi zikrullah? Jadi urusan berkaitan ibadah, perkara pertama yang kita kena cari adalah dalil. Lepas dah ada dalil, Allah yang ajarkan, Nabi yang ajarkan, baru kita syarahkan makna dia. Maksud sekian dan sekian, barulah kelas kita tu ada manfaat. Iaitu kita membincangkan yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Yang dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau tu kalamullah, kalam Rasul dibincangkan baru berbaloi. Barulah majlis itu majlis zikrullah. Ingatkan kita kepada Allah. Kenapa zikrullah? Kerana membincangkan kalamullah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tentang makna kalamullah. Tapi dalam satu majlis ilmu yang langsung tak ada kalamullah, tak ada kalam Rasul, kalam fulan dan fulan, fulan dan fulan, fulan dan fulan, itu majlis lain, bukan majlis agama. Kerana agama ini didasari oleh ilmu. Baik. Jadi beliau tulis kitab akidah. Maka beliau tulis kitab akidah salaf wa ashabul hadis. Beliau menerangkan tentang akidah salaf dan ashabul hadis. Sekarang kita tanya, akidah Syekh apa pula? Dah kumpul dah? Ni sini. Syekh dah sekarang ana potong sebenarnya panjang sebelum lagi nama sebelum tu. Tapi ana fokus pada Imam Syafi'i. Syekh kata wa minhum alladhina kanu qabla Syafi'i rahimahullah. Berarti betul lah beliau mazhab Syafi'i. Antara ulama-ulama yang berakidah begini sebelum Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sebut nama. Ni nama-nama beliau: Sa'id bin Jubair, wa Zuhri, wa Sya'bi, wa Taimi. Wa min ba'dihim, dan selepas mereka Al-Lais bin Sa'ad, wal Auza'i, wa Thawri, wa Ibn Uyainah, wa Hammad bin Zaid, Yunus, Ibn Aun dan sebagainya, sampailah kepada dan min ba'dihim sampailah. Tengok nama siapa lagi? Ana tak baca panjang tapi tengok. Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini akidah yang As-Sabuni intimak padanya. Yang orang tengah serang Ad-Darimi ke semua sekali. Darimi ni ahli hadis ke bukan? Darimi ni akidah betul tak betul? Lepas tu datang As-Sabuni, tak apa. Sekarang ni As-Sabuni beritahu akidah dia daripada siapa? Syafi'i. Yang ni sekarang ni diambil daripada Syafi'i. Akidah yang dibawa adalah akidah yang dipegang oleh Ad-Darimi. Siapa lagi nama yang kecoh-kecoh kan? Senarai balik. Siapa lagi?
Ibnu Khuzaimah adalah guru Imam Ibnu Khuzaimah Al-Sabuni, meriwayatkan daripada cucu Ibnu Khuzaimah. Kita akan tengok lagi. Bukan. Semua ni, tuan-tuan buka kitab As-Sabuni, semua nama yang dipertikaikan oleh berapa orang, berapa kerat ustaz-ustaz yang kata ini bukan, semua disenaraikan dalam satu kitab. Beliau kata ini aku ambil daripada akidah mereka. Jadi nak tahu intimak beliau pada beliau. Tengok lagi sampai kat bawah sekali. Wa hadhihi al-jumal allati athbattuha fi hadha al-juz'i kanat mu'taqada jami'ihim lam yukhalif fiha. Semua ni akidah mereka. Tak ada siapa yang berbeza dalam bab ini. Okey, ana teruskan pada kalam beliau. Sambungan ni semua satu baris. Sebab kita tak baca panjang. Kalau kita syarahkan kitab, akan datang kita syarah kitab ni kan. Tapi kita nak tengok pada highlight. Dia kata wa ana bi fadlillahi azza wa jal muttabi'un li atharihim mustadhi'un bi anwarihim nasihun ikhwani wa ashabi alla yazighu an manarihim wa la yattabi'u ghayra aqwalihim wa la yashtaghilu bi hadhihi al-muhdathati min al-bid'i allati ishtaharat fima bainan nas bainan nas wa dhaharat wa intasharat. Artinya kata Imam Sabuni, alhamdulillah aku ni ikut semua akidah yang dibawa oleh orang-orang yang aku sebutkan di atas. Sa'id Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Syafi'i, Al-Bukhari yang beliau senaraikan di atas. Alhamdulillah aku ikut mereka. Dan aku nasihatkan kepada sahabat-sahabatku, sebab buku ni buku orang minta nasihat. Aku nasihatkan supaya ikut mereka betul-betul. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, dan jangan ikut pandangan selain daripada mereka. Wala yashtaghilu bihadhihi almuhdatsati wal bid'ah, dan jangan sibuk dengan benda-benda bid'ah ni banyak ni. Allati ishtaharat fima bainal muslimin wa zaharat wa intasharat. Artinya ketika itu bid'ah dah mula zahir. Bid'ah, minta maaf lah, bid'ah zaman tu dikatakan bid'ah Asy'ari, ada yang kata bid'ah Rafidah, tapi ana sebut Rafidah lebih baik. Ana tak nak sebutkan qaul ulama kata bid'ah yang dimasukkan adalah bid'ah al-Asy'ariyah dan sebagainya. Tapi ana ambil Rafidah kerana zaman tu lebih jelas Rafidah. Mungkin dimaksudkan adalah Rafidah. Kerana kita dapati bahawa Syekh sendiri berbaik dengan beberapa tokoh al-Asy'ariyah dalam kita akan cerita nanti. Jadi Syekh terangkan akidah beliau dari jalur mana satu. Baca mukadimah balik rumah dah habis ya. Tuannya dah beritahu dah akidah aku dari siapa, guru siapa, ambil daripada siapa, aku ni intimak pada siapa, iaitu aku ni daripada kelompok mana. Tak payah baca dah, tak payah dengar dah kuliah ustaz tu. Tuan dia dah mengaku selesai dah sebenarnya. Tinggal apa? Mimbab kita insaf, dan bab meraihkan. Mereka dah buat seminar, mereka dah buat penerangan begitu panjang sebagainya. Kadang-kadang layanlah sikit-sikit. Anda jujur, kenapa anda tak masuk komen? Anda kalau anda dalam komen yang biar berbaloi. Tapi kalau yang datang buat syubhat-syubhat yang kita rasa dengar pun tak ada manfaat, jawab pun tak ada manfaat. Cuma kadang-kadang orang kita cerita tentang Sabuni, isu kecoh kat mana-mana, tak buka-buka kitab Al-Sabuni. Dia duk cari status ni. Pergilah buka kitab, tengok sendiri. Dan itu kekurangan yang ada pada masyarakat kita sekarang. Suka baca status, bukan suka baca kitab. Okey, buka balik pada kitab, beliau terangkan apakah akidah beliau. Selesai untuk menjawab. Ayat, siapa yang boleh baca lagi lah. Syekh kata kalau dia orang ni hidup, kalau semua ni hidup, dengar nampak macam korang buat, apa kata? Lakadzabuhu wa asahu bi kulli su'in wa makruh. Dia orang hidup, habislah korang kena bantai dengan dia orang bahasa kita. Korang yang duk bawa nama ulama-ulama ni, kemudian pakai nama dia orang buat bid'ah yang banyak ni. Kalau dia orang hidup, dia hidup nanti, siap korang. Anda terjemahkan dengan bahasa yang mudah. Antum boleh baca. Orang kata, apa terjemah macam tu?
dah nak, memang malas nak baca. Tu masuk pada bab seterusnya. Okey. Jadi jawapannya dah jelas. Siapa bagi jawapan? Al-Imam As-Sabuni sendiri. Pada mukaddimah, pada akhir beliau beritahu dah. Mukaddimah beliau diminta untuk tulis tentang akidah sekian dan sekian. Dan beliau bawakan semua akidah. Lepas akidah beliau kata inilah akidah pada fulan semua ulama-ulama al-hadis, termasuk Ad-Darimi, termasuk Imam Bukhari yang jadi isu sekarang, Imam Bukhari, Imam Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, semua masuk dalam senarai. Okey. Betul beliau kata, aku ni siapa? Aku ikut mereka, alhamdulillah. Alhamdulillah bifadlillah, aku ikut jejak langkah mereka, aku tak keluar daripada itu. Dan aku bagi ingatan kepada semua, jangan dengar kalam selain mereka. Jangan dengar akidah yang lain. Dan jangan sibukkan diri dengan bid'ah-bid'ah yang tersebar sekarang ni. Kalau mereka hidup, maksudnya pakai nama mereka, nama-nama di atas, orang dah banyak pakai nama dia orang. Kalau mereka hidup, pasti mereka dustakan apa yang dia buat sekarang, dan mereka akan datangkan su, iaitu mereka akan bertindak atas orang-orang yang sedang gunakan nama mereka untuk menyebarkan bid'ah. Selesai jawapan? Selesai. Mari kita tapi membab kerana nak bincang tajuk ni, kalau tak diseminarkan, tak jadi panel, anak saya dah balik rumah dah. Tapi oleh kerana waktu jamnya kena settlekan jam juga, sambung sikit perbincangan, detailkan sikit. Okey, pendirian terhadap ilmu kalam. Tengok isi kandungan dia. Okey. Kita dah tahu Asy'ariyah menggunakan ilmu kalam sebagai kaedah penhujahan dalam penerapan akidah. Ilmu kalam pula dianggap sebagai bid'ah oleh ulama hadis. Mereka menghindari perdebatan teologis yang melibatkan spekulasi akal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal menolak penggunaan ilmu kalam dalam memahami agama. Okey, ini semua tuan-tuan boleh rujuk. Yang penting kita dah bincang semalam, tak ada khilaf, semua ulama salaf benci ilmu kalam. Zaman mana pun tak kisah, yang penting ilmu kalam. Okey. Cuma kita khilaf semalam kat mana? Asy'ariyah ni al-hadis ke al-kalam? Khilafnya hatta Asy'ariyah pun menukilkan celaan ulama terhadap ilmu kalam. Cuma Asy'ariyah mengatakan bahawa mereka saring ilmu kalam yang elok-elok dan mereka sebenarnya ahlul hadis. Jelas? Clear? Cuma datang Asy'ariyah kemudian ni mencela ilmu hadis, kata ulama hadis tak begini dan begitu. Anak tadi Asy'ariyah ke apa? Asy'ariyah mengatakan diri mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kerana mereka mengatakan bahawa kami juga ahlul hadis dan kami saring ilmu kalam. Ilmu kalam yang teruk, Jahmiyah, Mu'tazilah dulu dah dibuang. Kami pilih yang baik. Jadi perbincangan kita dengan Asy'ariyah, betul ke dah bersih? Betul ke tak ikut lagi? Betul ke tak beza dengan salafus salih? Itu je sebenarnya selesai. Tapi datang kumpulan sekarang ni mencela salaf dari mana? Asy'ariyah mana? Kalau begini keadaannya, kamu kan Asy'ariyah, kamu ahli bid'ah yang memang betul-betul sama macam Syiah, sama macam Rafidah, sama dengan Khawarij yang mencela ulama salafus salih. Kenapa kita jadikan Asy'ariyah sebagai ahli sunnah wal jamaah bersama bagi ulama yang jadikan bersama? Sebab Asy'ariyah Maturidiyah mereka sangat mengagungkan salafus salih. Asy'ariyah sebenar sangat mengagungkan salafus salih dan mereka meletakkan diri mereka sebagai ahli hadis, pengikut ahli hadis, dan mereka mengambil ilmu kalam dan menyaring yang mana yang elok pada apa yang mereka rasakan. Kita tidak setuju sebab kita nampak saringan tadi tidak bersih semua sekali, ada terpalit, ada dalil yang ditolak, ada perkara yang ditolak, dan penghujungnya senjata yang digunakan untuk berdebat dengan ahli bid'ah pada zaman tersebut tidak kena pada sasaran. Akhir sekali apa yang mereka saring, apa mereka jadikan senjata, bukan bergaduh dengan etis, dia bergaduh dengan al-hadis yang mereka sebenarnya intimak padanya pada peringkat awal. Itulah Asy'ariyah mutaqaddimin berbeza Asy'ariyah mutaakhirin. Mutaqaddimin semua wala pada dalil, tidak menggunakan qanun al-kulli, tidak mendahulukan akal. Cuma mereka ada mentakwilkan beberapa sifat af'al dan sebagainya. Itu wujud, tetapi sangat jauh wajah dan pendirian berbanding Asy'ariyah mutaakhirin yang menggunakan kaedah-kaedah yang mendahulukan akal, seperti mana yang kita sebutkan semalam secara ringkas sebenarnya, tapi dalam jawapan agak detail. Ada masa kat hujung, ingatkan anda akan terangkan tentang kedudukan akal sekali lagi sebagai satu
pencerahan ataupun satu perkongsian yang sangat penting dalam bab ini. Okey, sekarang kita tahu pendirian dah. Sekarang ni nak guna ilmu kalam ke tak guna? Okey, ahli kalam tercela. Ahlul hadis adalah sunnah wal jamaah. Selesai. Asy'ariyah kata mereka saring ilmu kalam, pakai juga. Tengok apa pendirian Al-Imam As-Sabuni. Pendirian Imam As-Sabuni terhadap ilmu kalam, antara wasiat Imam As-Sabuni yang dinukilkan oleh Al-Imam Tajuddin Subki dalam Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Antum boleh tengoklah, sebenarnya ada ana sediakan PDF sini, tapi kita baca saja apa yang tersebut sini. Kata beliau, wa yunha fil jumlati 'anil khawd fil kalam. Kalau orang tanya, nak guna ilmu kalam tak? Dilarang sama sekali, jangan terjun dalam ilmu kalam. Lebih-lebih lagi, waw tu mana lebih-lebih? Wa ta'ammuqu fi, dan mendalaminya lebih lagi. Wa fil ishtighali bima kariha as-salaf rahimahumullah al-ishtighal bih. Dan jangan sibukkan diri dengan benda yang salaf tak suka kalian sibukkan diri. Okay, sekarang ni, zaman sekarang ni, salaf benci ilmu kalam. Ada orang zaman Sabuni pergi belajar ilmu kalam. Orang tanya, boleh tak belajar ilmu kalam? Sabuni kata, tanya pada aku larang sama sekali. Lebih-lebih lagi terjun mendalami ilmu kalam. Lebih-lebih lagi kamu sibuk dengan benda yang salaf tak suka. Clear kalam Al-Imam Sabuni? Dan ini siapa riwayatkan? Tajuddin As-Subki, tokoh Asy'ariyah. Okey, dan beliau riwayatkan tanpa komen. Beliau ini kejujuran ulama dulu. Nukil tak tukar pada teks, tak tukar apa-apa. Rasa setuju tak setuju? Amirullah kama ja'at. Riwayatkan je, tinggal tidak banyak komen. Tapi kita tahu Imam Tajuddin Subki dan juga Asy'ariyah ada pendirian tertentu dalam bab-bab begini. Yang penting kita tengok teks apa yang diterangkan oleh penulis sendiri. Jadi jangan sibuk diri dengan benda yang salaf. Larang kamu sibuk diri. Wa nahau wa zajaru anhu, mereka larang dan mereka menghalau siapa yang ataupun mereka menakutkan orang-orang yang mempelajarinya atau mendekatinya. Fa innal jadala fihi wa ta'ammuku fi daqa'iqihi wa at-takhabbutu fi zulmanihi kullu dhalika yufsidul qalba. Sesungguhnya mendalami, sesungguhnya berdebat dengan kaedah kalam tadi, atau dengan ilmu al-khulf kalam, dengan berdebat menggunakan ilmu kalam, mendalami ilmu kalam dengan detail dan duduk betul-betul dalam kegelapan, itu semuanya merosakkan hati. Semua benda yakin jadi tak yakin dah. Benda yang sepatutnya tak dapat, yang mudah, badihi, dipercayai dengan mudah, bila bawa dalil, pergi makin belajar jadi makin ragu. Berapa ramai ustaz-ustaz yang jadi macam tu. Belajar rasa kagum. Dan kata Syekh, wa yasqutu atau wa yusqitu minhu haibatur rabbi jalla jalaluh. Bila cerita ilmu kalam ni apa? Menjadikan keagungan Allah, kehebatan Allah ni jatuh. Tuhan yang maha agung, kita tak berani bercakap kecuali kalimah yang baik, yang namanya Asmaul Husna. Kalau kita bincang tentang dalil, semua sekali baca ayat Quran, baca hadis ni kalamullah, asmaullah tauqifiyah. Nama Allah ni adalah tauqifiyah. Dengar kalamullah, kalam Rasul. Tapi dia buka saja perbincangan, bukan tauqifi. Hu pun boleh kalamullah, hu, ha, hi. Jadi kalamullah itu dalam bab nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang lain cerita, adakah Allah ini berjuzuk? Tuhan berjuzuk begini, kalau begini dan begitu. Ini semua adalah menyebutkan perkara-perkara yang mustahil bagi Allah, dijadikan sebagai bahan atau alat kaedah untuk kenal sifat Allah. Sebab itu kaedah ilmu kalam adalah dengan menzahirkan pertentangan dalam nas sehingga mewajibkan mereka mentakwil. Mesti zahirkan nas ini bertentangan, menzahirkan sifat-sifat mustahil bagi Allah untuk mengisbatkan sifat kesempurnaan.
Nak isbatkan satu sifat, dia mesti nafikan semua perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali puji Allah ke tak? Siapa pernah pergi tempat raja? Ampun tuanku, tuanku bukan penyangak, tuanku bukan perogol, tuanku tidak merampas harta rakyat, tuanku bukan jahat, tuanku bukan raja. Rasa dipuji ke tak puji ni? Sifat mustahil, sifat tak baik, cukup isbat, cerita, puji. Kalau nafi secara ringkas, itu pujian yang betul. Dan itulah uslub Al-Quran Karim memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam isbat, Allah Subhanahu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Yang dinafikan hanya beberapa sifat. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, contoh ayat kursi lah, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang dinafikan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Bila dinafikan artinya apa? Sifat dinafikan itu sifat makhluk, untuk dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tak wujud pada Allah. Kita bila bincang sifat nafi pun bukan bincang nafi tu. Penafian tak dibincangkan. Penafian itu sifat makhluk yang tak layak bagi Allah. Tujuan Allah menyebutkan penafian itu untuk mengisbatkan kesempurnaan di sebaliknya, iaitu sifat Al-Hayyul Qayyum. Begitu je cara salaf terjemahkan. Cara salaf terjemahkan Al-Hayyu, inilah asal pada sifat zatiyah yang padanya terlahir semua sifat kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling buat perumpamaan, kalau muka cantik, tangan kuat, badan kuat semua sekali, tapi mati tak guna. Betul? Nak cari suami yang badan berketul-ketul, yang semua sekali, wah bagus-bagus, yang badan berketul, badan kuat, pegang pedang, tapi mati dah. Tak ada kesempurnaan, kerana tak hidup. Betul, sifat hayy adalah asas kepada kesempurnaan zat. Perempuan muka cantik, hidung mancung, putih melepak. Apalagi sifat perempuan yang tukang syair dan tukang mat bunga pandai. Semua kebaikan perempuan. Pilih, ada. Kat mana? Kat Kuala Perlis. Oh, boleh. Kita tengok. Tapi baru mati tadi. Tengok. Dah mati. Habis dah. Sebab dah mati. Hai, sebagai kesempurnaan pada zat. Allah SWT maha hidup. Min babil, kita kata, inilah ada qiyasul aula. Allah maha sempurna, dan kesempurnaan itu kembali pada sifat Al-Hayy. Begitu sifat Al-Qayyum yang merujuk pada sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Kita syarahkan fi'liyah Allah, semua perbuatan Allah tu qayyum, maha melakukan apa yang dia nak. Ini beza dengan Al-Kalam yang menafikan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum, Allah tu bukan setakat qa'imun bi nafsihi, muqimun li ghairihi. Qa'imun bi nafsihi, segala sesuatu Allah buat tanpa memerlukan siapa-siapa. Allah maha melakukan apa yang dia nak, sama ada ikut apa yang sunnatullah yang dibuat di atas muka bumi ini atau di luar sunnatullah. Sama ada dia membantu kita dengan cara memberikan kelahiran anak, seperti dengan dimudahkan jodoh, dimudahkan urusan sehingga dapat anak, atau Allah boleh buat seorang wanita, seorang perempuan itu lahirkan anak tanpa melalui asbab. Allah tu qayyum, qa'imun bi nafsihi, muqimun li ghairihi. Orang lain nak buat apa-apa mesti bergantung pada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ulama bila syarahkan Al-Hayy Al-Qayyum, baru masuk la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak tidur, kerana ini sifat makhluk. Allah bersih daripada, maha suci Allah dari sifat tersebut. Terus masuk pada lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Semua isbat kesempurnaan. Itu cara Al-Quranul Karim. Bukan sebut satu sifat, tapi penafiannya semua sifat makhluk diletakkan, sifat kekurangan diletakkan kepada Allah SWT. Uslub tak kena. Cara pengajian kaedah begini menghilangkan haibah. Hati kita ni rasa macam tak
Tak ada apa-apa cerita tentang kekurangan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salafus salih bila membincangkan tentang perkara-perkara sifat kekurangan, nampak orang sebut selain Allah, nampak orang sebut satu patah perkataan yang sikit lari daripada, mereka kata subhanallah, subhanak. Nabi dengar sahabat panggil Masya Allah wa syi'ta, Nabi terus marah. Nabi kata bal qul Masya Allah thumma syi'ta. Perkataan wow dengan thumma pun Nabi jadi marah. Apatah lagi bagi bawa sifat-sifat mustahil bagi Allah dijadikan sebagai asas ini dan itu. Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, tapi wujud Allah tak bertempat, tidak ini, tidak beranggota, tidak beri. Kenapa sebut semua ni? Tidak beranggota, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak ada daging, tidak ada gigi, tidak ada. Anda pernah perkataan gigi nak jumpa di seorang ustaz, anda sebut kesamaan. Dia sebut sampai tidak berdarah, tidak ini, Allah tidak ada daging, tidak ada isi. Apa semua cerita? Anak ingat Dr. Ma'ad, dia dengar, dia kata dia ingat Allah ni tikus makmal ke apa? Dia bedah, dia cakap sesuka hati cerita. Nak isbatkan ke nak sebutkan sifat yang kurang? Cukup kata laisa kamitslihi syai', pengenafian secara umum, wa huwas samiul basir, isbat secara khusus dan detail. Di cara perbincangan Qaidul Kalam, kata Syekh, kalau pergi belajar cara macam tu, hilang haibatul Rabb jalla jalaluh, wa yuqi syubah al-kabirah wal khusumah fi ad-din wal jadal wal jidal. Menyebabkan kamu terkena syubhat-syubhat yang besar, kemudian bermusuh dan berdebat dalam agama. Wa kasratul qili wal qal, dan banyak cakap lebih, benda perbincangan tak habis-habis. Ta'alluq 2, ta'alluq 4 jam tak selesai. Minta maaf lah, tak banyak stop. Kita pergi terus pada, jadi bab pendirian Sabuni terhadap ilmu kalam tahu. Sebab kalau nak cerita, orang kata nak cerita ilmu kalam, Imam Syafi'i mencela ilmu kalam ni semua sekali. Ini semua zaman tu tak ada. Semua tu Mu'tazilah, Jahmiyah mana ada semua. Sekarang ni siapa cakap sekarang? Syekhul Islam pada zamannya, Imam Sabuni. Dah semua mazhab Kullabiyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada semua ada depan beliau, dan beliau mengeluarkan kenyataan ini selepas wujudnya semua yang ada pada zaman kita. Malah apa yang beliau tentang ilmu kalam sekarang, belum datang ilmu kalam yang gunakan kaedah Mu'tazilah yang kita cerita mutakhirin. Tak, ilmu kalam yang kita sebut mutaqaddimin. Baik, terus ke depan. Perbedaan. Ana sebut bezaan ni, ana taib. Kenapa ana taib perbedaan? Sebab nak deal dengan Ustaz Nidhal kalau yang ana kopi mungkin lah kan. Okey, tak apa, hilangkan keraguan diri sendiri. Okey, ahli hadis, tengok perbezaan dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli hadis menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan teks, iaitu nas tanpa tashbih, iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan menyerahkan ilmu berkaitan kaifiah dan hakikat sebenar sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini ana rasa benda yang clear, manhaj ahli hadis. Manakala asyarah mutaqaddimin dalam bab sifat menyerahkan makna dan ilmu berkaitan dengan nas-nas sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kat mana? Mengisbatkan atau tidak makna yang ada pada lafaz tersebut. Kalau kata yad, kata al-hadis, Allah yadullah fawqa aydihim, mereka terjemahkan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Orang tanya, Allah ada tangan? Ya, tapi selayaknya bagi Allah kaifiahnya kami tak tahu macam mana. Itu ahli hadis. Asyarah mutaqaddimin kata Allah ada tangan, ya, tapi tak tahu makna tangan tu apa. Allah ada tangan, tapi tangan tu makna dia apa tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu makna tangan tu apa. Kemudian jadi mereka tafwidkan ilmu, bukan kaifiah. Confirm kaifiah
sekali lah, tapi ilmu ditafwidkan, mereka hanya bacakan. Manakala mutaakhirin mereka mentakwilkan, mereka melakukan takwil, interpretasi metaforis, iaitu mengatakan itu adalah majaz terhadap sifat-sifat Allah seperti tangan atau wajah Allah agar tidak menyerupai makhluk. Ini 3 kaedah. Kerana kita fokuskan pada Asy'ariyah. Bila Asy'ariyah berbeza dalam bab ini antara mutaqaddimin dan mutakhirin, kita pecahkan. Kalau saya tak pecahkan, jadi sama aja mutaqaddimin dan mutakhirin. Baik, kita tengok apa pendirian Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Dalam menukilkan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau terangkan akidah Ashabul Hadis, kata beliau, wa yuthbituna lahu jalla jalalahu ma asbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi fayaquluna innahu khalaqa adama bi yadihi kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza man qail ya iblis ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين والقوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Clear? Kita jemahkan sebab ada yang faham, ada yang tak faham, ada yang blur, ada yang jelas. Tapi untuk semua manfaat semua, kita jemahkan sekali imbas. Ahlul hadis, kata Syekh, mereka mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang Allah isbatkan terhadap dirinya dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak meyakini adanya tashbih atau persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka mereka berkata, sesungguhnya Allah mencipta Adam dengan tangannya, sebagaimana yang Allah beritahu, wahai iblis, apa yang menghalang kamu daripada sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dan mereka tidak mengalihkan, tidak mengubah makna daripada tempatnya. Apa maksud ubah makna daripada tempatnya? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Okey, bila kita kata Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ada tak maksud Allah Subhanahu wa taala tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka? Ada tak makna kuasa Allah? Ada tak makna kuasa Allah di atas kuasa mereka? Ada. Mana ada salafi menafikan bahawa kuasa Allah di atas kuasa mereka? Tapi lafaz yang Allah sebut tu apa? Tangan. Contoh kata tuan-tuan, semua yang ada hari ni, tuan-tuan dah jatuh bawah tangan saya. Maksudnya apa? Macam-macam lah. Tapi yang saya sebut, tangan. Bila saya sebut tangan, saya ada tangan tak? Ada. Ceritanya bukan makna tafsiran itu. Kadang-kadang mereka kelirukan orang awam. Cuba tengok betul-betul ayat daripada awal hingga akhir. Cuba letakkan kuasa makna dia betul tak? Memanglah macam tu betul. Mana ada salafi menafikan ayat jumlah. Salafi menafikan bila Allah menisbahkan satu sifat kepada dirinya, kenapa kalian nafikan? Dari segi makna, bila kita tafsirkan kalam Allah itu dengan tafsir, dan mungkin saja tangan kadang-kadang bermakna nikmat dan sebagainya, kadang-kadang bermakna kuasa, tapi bukan mengalihkan lafaz yad itu dengan makna itu. Tak.
kita kekalkan maknanya yang asal. Kemudian dalam tafsiran yang begitu luas, bila kata tangan, artinya kita isbatkan segala sifat tangan. Jadi tangan ini boleh simpan maklumat, tangan ini berkuasa, tangan ini sebagai itu sifat tangan. Bila Allah sebutkan tangan, kita isbatkan yang asal, maka terkaitlah semua yang ada pada tangan. Jelas? Jadi tidak mengubah makna tangan itu. Kerana golongan yang mengubah bukan nak menafsirkan, tapi mereka nak ubah tangan kerana nak nafikan sifat tangan. Kerana mereka mustahil Allah ada tangan. Kerana bila kata Allah ada tangan, Allah berjuzuk, dia pergi pada kalam. Bukan sebab mereka tafsirkan kalimah yad dengan makna kuasa itu kerana menafsirkan. Sebab itu dalam ilmu tafsir kita memang temukan sebahagian daripada ulama menafsirkan ayat itu dengan makna kuasa dan sebagainya, tapi tafsiran mereka tidak menafikan. Bila tafsiran itu tidak menafikan sifat, tidak menafikan maksud asal, mereka adalah melakukan tafsir. Mereka melakukan tafsir, bukan takwil atau tahrif. Atau takwil lah, takwil dengan istilah yang asal, bukan takwil yang dibawa oleh ahli kalam. Jadi kalau saya cakap, insya-Allah saya ada program lepas daripada di sini, program saya adalah kami makan ikan bakar susu. Saya ijaz nak ikut tak? Ikut? Saat saya cakap, saya first kali. Ustaz, jangan risau, muka saya first sekali sampai sana. Okey, dia kata muka dia first sekali sampai. Muka dia ke dia? Muka dia ke dia? Dialah. Semua binasa kecuali wajah Allah. Memanglah zat Allah. Kita tahu maksud mafhum yang kita tahu, tapi bila dinisbahkan, bila Allah kata Allah ada, Allah semua binasa kecuali wajah Allah, Allah ada wajah tak? Ada. Bila dia saat tim kata saya first kali sampai, muka saya first kali sampai, tahu dah dia bukan hantar muka dia je. Dia datang lah, dia datang. Kita faham. Ada orang dia cuba ambil tafsiran tadi untuk menafikan sifat yang dinisbahkan. Clear? Jadi Allah Subhanahu wa taala menisbahkan bahasa begini, penggunaan bahasa begini bukan dalam bahasa Arab saja, semua bahasa dunia pakai begitu. Sebab ini tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Jadi yang penting jangan tasybih, jangan samakan sifat yang Allah nisbahkan padanya itu dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat itu dengan segala kesempurnaan. Makhluk memiliki sifat itu dengan sifat makhluk yang selayak bagi makhluk, sifat Allah selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salafus salih akidahnya begitulah semua sifat. Tak ada nak pecah ni ma'ani, yang ni sam'iyat, ya. Kalau bab ni kena pakai dalil, bab ni tak payah pakai dalil. Tak, bab akidah asalkan bab akidah, semua bab agama ni pakai dalil semua. Sebab tu ulama salaf bergaduh dengan ulama salafiyah bergaduh atau berbincang berdebat hanya bab dalil je. Bab ilmu kalam, bab tauhid pun sebab orang cakap tak ada dalil. Bab amal ibadah yang tak ada dalil pun bergaduh kat situ. Bab berkaitan dengan ilmu-ilmu bergaduh, contoh ilmu kalam, ilmu mantik ditolak pun sebab tak ada dalil atau bawa kepada musadah, itu je. Tapi ilmu bermanfaat mana ada siapa tolak? Yang tidak menafikan nas. Okey. Jadi Syekh isbat ataupun tidak mana yad isbat. Adakah isbat tafwid serahkan makna? Tak, Syekh isbatkan. Dan Syekh takwil tak tidak? Takwil atau tidak? Tidak. Syekh kata apa? Jangan ubah makna daripada tempatnya dengan meletakkan makna yadain atau ni'matain atau quwatain pada kalimah yadayya. Pada kalimah yadain jangan letakkan ni'matain atau quwatain. Jangan letak. Tafsir tak apa, tapi jangan gantikan maksud yad tadi dengan tafsiran yang bukan pada tempatnya. Sebab apa? Kita tak nafikan pun Allah Maha berkuasa. Memang ada ayat Quran innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi pada tempat lain. Itu ayat lain. Memang sifat Allah. Kat sini Allah kata khalaqtu biyadayya. Kat sini yadayya, situ
qadir, apa yang menjadikan ayat tu ada makna, ayat ni tak ada makna? Kenapa dua-dua ayat Quran, semua ayat Quran, kenapa tak terima ayat ni menafsirkan ayat biyadaya kepada innallaha ala kulli syai'in qadir? Sedangkan dua-dua ni kalamullah. Dua-dua diturunkan untuk memberi hidayah dan panduan pada manusia. Bila kita menolak tafsiran ataupun takwilan yang begitu, kita kata bukan kita tolak makna itu. Yang kita tolak, kenapa tolak sifat ini? Kenapa ubah tempat dia? Ada tempat masing-masing. Ada tempat Allah kata biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ada tempat Allah kata lima khalaqtu biyadayya. Clear? Baik. Jadi kata Syekh, dan tidak, Syekh tak sebut takwil kat sini. Syekh kata tahrif, wala yuharrifuna al-kalam amma wadhi'ihi bihamlil yadaini 'ala an-ni'mataini aw al-quwwataini. Bukan takwil tu, yang tu kamu ubah makna. Takwil artinya kamu tafsirkan makna. Makna yadain kat sini, ya Allah SWT memiliki tangan, tapi kalau tengok konteks ini boleh membawa makna kuasa. Tak apalah, tapi mengisbatkan sifat tersebut pada tempatnya. Okey, yang buat begitu siapa? Yang buat tukarkan yadain kepada ni'matain atau quwwatain, siapa kata begitu? Tahrif al-mu'tazilatil jahmiyah. Sabuni kata, Imam Sabuni kata, yang ubah makna yad kepada quwwah dan ni'mah itu adalah perbuatan Mu'tazilah al-Jahmiyah. Ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Wala yukayyifunahuma bikayyifin aw tashbihihima biaidil makhluqin tashbihal musyabbihah. Dan jangan pula bila dah isbatkan sifat tersebut, kamu membayangkan atau kamu meletakkan kaifiyah atau menyamakan menyamakan tangan itu seperti tangan makhluk seperti dilakukan oleh golongan musyabbihah. Sini nak beritahu ahli sunnah bukan musyabbihah yang sebut semalam. Sekarang ni golongan penafi sifat, mereka nafikan sifat yad. Bila orang kata ada yad tak sama dengan makhluk, dia kata, oh musyabbihah. No, musyabbihah kata ada sifat dan sama makhluk. Kita kata ada, Allah memiliki sifat seperti mana Allah beritahu selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya macam mana lagi? Kita tak pernah nampak Allah. Kita tak tahu. Kita hanya tahu Allah Maha sempurna, Allah Maha hebat, cukup. Sebab tu zikir kita apa? Subhanallah, oh Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. La ilaha illallah. Inilah zikrullah kita, sebab kita tak tahu lebih daripada itu. Kalau nak puji Allah, mesti puji Allah apa yang Allah puji dirinya. Anta kama asnaita ala nafsik. Kamu ya Allah seperti mana yang kamu puji dirimu. Mana kita boleh puji Allah lebih daripada apa yang Allah puji diri dia? Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Berzikirlah pada Allah sebagaimana diajarkan pada kalian, sebagaimana didaya pada kalian. Sesungguhnya kalian dulu di kalangan orang yang sesat. Sebab golongan musyrikin puji Allah, ayat itu turun kepada golongan musyrikin yang bertalbiah pada Allah Subhanahu dengan talbiah syirik. Ayat berkaitan dengan haji. Haji yang diwarisi daripada Ibrahim alaihissalam merupakan ibadah tauhid. Kaabah diwarisi, tawaf diwarisi, dan ibadah-ibadah diwarisi berubah jadi tempat syirik kerana bid'ah dan pengubahan yang dilakukan terhadap syariat Allah, termasuk bab zikrullah. Betul Allah SWT bila terangkan ayat ini, Allah kata wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ayat ini menerangkan tentang bab nak buat haji dan berzikir, buat macam mana yang diajarkan pada kamu. Dan kalau Allah suruh kita solat, adakah Allah biarkan kita bebas solat macam mana? Tak, mesti solat ikut cara Nabi. Allah perintahkan kita puasa, adakah bebas puasa ikut orang ni puasa IF, yang ni puasa kenal IF, badan macam ni mesti kenal IF.
cuma tak pernah buat tak pernah berjaya buat. Oh tu Ustaz puasa 16 jam. 16 jam. Tapi boleh makan. Makan apa? Jadi yang puasa tu takut, makan tu yang rasa sedap. Takkan kita nak puasa macam Hindu, nak puasa macam Buddha. Tak, puasa dah macam Nabi aja. Nak buat haji pun buat haji macam Nabi aja. Bila salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila haji, khudhu anni manasikakum. Kalau nak zikrullah, wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi minadh dhalin. Jadi first kali kalau kata orang buat zikir hu, Allah dah ajar belum? Nabi ajar ke tidak? Bawa dalil dulu, baru tafsirkan. Ingat jangan budak kuis tiba-tiba ya dalam bilik kita ada apa tu? Kuat pula dia. Tak payahlah ikut pelik-pelik. Dan kata Syekh, lepas Allah kata qadahumullah, semoga Allah hinakan mereka. Jadi Syekh sekarang mengisbatkan sifat yad selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh kata jangan kamu takwilkan macam golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, semoga Allah binasakan mereka, dan jangan kamu serupakan atau tashbihkan Allah sebagai golongan musyabbihah, semoga Allah hinakan mereka. Jadi ahli sunnah kat mana? Isbat tetapi tidak mentashbihkan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang dikemukakan oleh Syekh. Betul Syekh kata waqad a'adallahu ta'ala ahli sunnati min at-tahrif wa at-takyif wa manna 'alaihim bit-ta'rif wa at-tafhim. Dan Allah telah kurniakan ahli sunnah wal jamaah, Allah telah lindungi ahli sunnah ini daripada melakukan tahrif dan takyif. Di masalah golongan yang takwil itu mereka sebenarnya tahrif. Syekh tak gunakan kalimah takwil, sebenarnya mereka tahrif. Takwil tu makna bagus. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Disebabkan sifat takwil pada Allah Subhanahu Wa Taala itu makna bagus pada asalnya. Tapi maksud yang mereka gunakan istilah takwil yang mereka gunakan. Tetapi yang mereka buat itu tahrif. Yang mereka buat itu sebenarnya takyif. Yang mereka buat. Hakikatnya itu Allah Subhanahu ialah iman. Kita bukan takyifkan menyamakan Allah dengan makhluk. Kita hanya beriman kerana Allah beritahu. Kita tak akan kata wajah Allah ada wajah kerana otak kita kata membayangkan Allah wajah. Tak. Kita katakan Allah ada wajah sebab Allah beritahu, Nabi beritahu. Yang menjadikan kita isbat bukan kerana guna formula dan akal, kerana Allah beritahu, Nabi beritahu. Yang disebutkan awal-awal lagi, kita mengisbatkan bagi Allah apa yang disebutkan terhadap dirinya, apa yang disebutkan oleh Rasulnya. Sebab tu kita katakan begitu. Dan kita bukan nak menyamakan Allah dengan makhluk, kita juga tidak ubah makna kepada makna yang lain. Ini akidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dan Syekh kata yang ahli sunnah pegang, anda tu lompat ke bawah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un adalah menafikan kekurangan ataupun mentazihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwas samiul basir adalah mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, laju ke atau faham? Saya nak bagi komen, bagi sikit pandangan. Ustaz, you cakap laju lah. Lah betul. Tapi saya cakap tadi, laju tu kerana laju sangat sampai tersasul. Daripada kecil belajar cakap macam tu. Okey, saya slow sikit kalau laju. Okey, sekarang ni selesai tentang bab sifat-sifat khabariyah. Kemudian kata Syekh apa? Adakah khabariyah saja? Tak. Kadzalika yaquluna fi jami'i sifati allati nazala bi dzikriha al-Quran. Macam itulah semua sifat-sifat yang Quran sebutkan. Bila Quran sebutkan, wa waradat bihal akhbaru sihah min as-sam'i wal basari wal 'aini wal wajhi wal 'ilmi wal quwwati wal qudrati, tanpa dibezakan ma'ani atau tak ma'ani sebagainya. Syekh ahli sunnah satu je. Dan semua sifat-sifat macam itulah sifat-sifat lain yang Quran sebut atau hadis-hadis sahih sebut, seperti Allah as-sama', al-basar, al-'ain wal wajh. Dia tak ada kata Allah itu melihat tapi bukan dengan mata. Tak. Allah melihat dan Allah isbatkan sifat melihat. Allah juga isbatkan sifat mata. Tapi mendengar, Allah mendengar, kita tak kata Allah ada telinga. Sebab apa?
Tak ada ayat Quran atau hadis beritahu Allah ada telinga. Wal'azubillah. Subhanallah. Dia takkan sebut perkara yang Allah tak sebut. Tapi kenapa kita Allah melihat dengan mata? Sebab Allah isbatkan sifat mata, Allah SWT isbatkan sifat dengar, dan Allah isbatkan bahawa Allah SWT melihat apa yang berlaku, iaitu Nuh, safinah Nuh bergerak di atas pemerhatian Allah SWT dengan matanya. Maka bila diisbatkan sifat, diisbatkan Allah memiliki sifat ain, Allah juga melakukan perbuatan tersebut, dan fa'ilnya Allah SWT, maka kita isbatkan semuanya. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Kita terus pergi kepada tajuk seterusnya kerana 10.30. Beliau juga berkata dalam kitab yang sama, okey, ini perbezaan, wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli bid'ati annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi radduhu asla wa lam yaqbaluhu aw yusallimu lidh-dhahir thumma ta'awwaluhu bi ta'wilin yaqsuduna bihi raf'al khabari min aslihi wa i'mali hiyala 'uqulihim wa ara'ihim fihi wa ya'lamuna haqqan yaqinan annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu. Syekh kata macam inilah sebenarnya ni, apa beza ahli sunnah dan ahli bid'ah? Kata Syekh, ahli bid'ah ni bila dengar satu khabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu taala, mereka tolak sebenarnya, mereka tak nak terima. Radduhu aslan. Sebenarnya mereka tak nak terima, mereka tolak. Walam yaqbaluhu, dan mereka tak terima. Au yusallimu lizahir, ataupun mereka tak nak menyerah terhadap apa yang jelas. Zahir, ingat, bukan kulit dan batin. Zahir artinya makna yang jelas. Makna zahir, bukan makna muawwal, bukan perlu ditafsirkan, benda yang zahir. Kadang-kadang mereka gunakan zahir makna, oh mereka ni ulama zahir, tak tahu bukan ulama batin, mereka ni golongan literal. Ini semua kalam-kalam yang sengaja ingin menjatuhkan kedudukan al-hadis. Makna yang jelas. Jadi mereka tak nak terima dengan makna yang jelas. Kemudian mereka mentakwilkannya dengan takwil yang mereka memang tujuannya nak angkat khabar atau tak nak terima khabar sejak daripada awal tadi. Maka wa i'mali hiyal uqulihim, kemudian mereka buat helah dan alasan macam-macam dengan akal mereka, dengan pandangan mereka, wa ara'ihim fi wa ya'lamuna haqqan yaqinan annama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu, dan sebenarnya mereka tahu bahawa apa yang Nabi sebutkan itulah yang Nabi maksudkan. Nabi tak akan buat trik untuk umatnya. Agama ni bukan agama teka-teki. Allah bila sebut yadullah fawqa aydihim, Allah bukan buat trik. Nanti umat aku salah faham dengan zahir, masuk neraka, kafir. Allah turunkan Quran, ayat Quran, Nabi sebutkan lafaz walladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah. Kata Syekh, apa yang Nabi sebut itu memang Nabi maksudkan begitu. Nabi tak buat trik. Nabi dah kata walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Tengok siapa percaya tangan, kafir. Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersewa di atas arasy. Tengok siapa percaya, kafir. Musyabbihah. No. Allah turunkan Quran untuk berikan hidayah, bukan buat trik. Dan kata Syekh, ahli bid'ah tahu sebenarnya. Ahli bid'ah sebenarnya puncanya tolak sebab apa? Dia mendahulukan akal. Syarat cerita sebenarnya kaedah kanun kulli yang kita bincangkan semalam, mereka sebenarnya buat kaedah walaupun yang beritahu tu orang yang benar atau daripada Allah Rasul sekalipun, tapi bila bertentangan dengan kaedah akal, kerana mereka kata kaedah akal adalah asas, maka ia perlu ditakwilkan atau ditafwidkan, atau Mu'tazilah kata perlu ditolak. Itu punca asalnya. Manakala alasan-alasan yang lain itu hanya dicipta, kata Syekh, hiyal uqulihim, hilah akal mereka, wa ara'ihim fih, dan pandangan mereka. Itu semua pandangan mereka. Jadi Syekh tak sebutkan akal, sebut hilah. Kalimah akal yang asalnya elok, bila ada hilah padanya, dia jadi tidak elok. Okey. Ini bab al-asma' was sifat. Ana lupa tadi. Kita sampai ke apa tadi? 11.
Okey, lagi 3-4 minit kita buka untuk perbincangan atau soalan insya-Allah. Okey, bab sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni mutaqaddimin mutaakhirin sama mentakwilkan. Ahlul hadis menerima sifat perbuatan Allah seperti sifat nuzul tanpa takwil. Asy'ariyah menganggap sifat-sifat ini sebagai metaforis dan menolak adanya perubahan atau aktivitas baru dalam zat Allah. Aktivitasi, ana cek, ana ingatkan bahasa Indonesia, ana cek balik bahasa Melayu pun ada. Mana aktiviti-aktivitas dalam kata ana tahu tak, mana cek ada. Jadi apa biarkanlah. Ini kalimah ni kalimah yang sebelum tu sebagai satu kredit untuk ketah kerja kedua ni, sebagai pada ayatnya sebenarnya ana ambil daripada ketah kerja Sa'asri. Sa'asri Sobri membentang di Yayasan Ta'lim, dan asalnya nak bentang seadanya, tapi kerana tak kena topik yang semalam, tak kena tajuknya berbeza. Hari ini ada tajuk yang lebih kurang, jadi sebetulnya kat depan adalah disusun semula. Kat depan ada tulis disusun semula. Dan asalnya sudah surat si Sobri. Kalau anda tengok, cuma kalau nisbah pun surat Asri takut salah banyak sebab dan ada ubah banyak sangat. Cuma banyak perkataan-perkataan yang diambil daripada kitab kerja Ustaz Asri. Jadi cara macam mana, kenapa jadi ada ejaan-ejaan Indonesia anda baru perasan sekarang? Anda perasan sekarang. Kenapa? Puncanya sebagai pada ayat, anda susah sangat nak buat ayat, anda letak ChatGPT ringkaskan. Jadi GPT dia ringkaskan, jadi anda tengok okey betul lah tu. Jadi anda dia tolong ringkaskan, ini bukan ana pelagiat dia ringkaskan, ana betulkan balik ayat, betulkan ayat. Jadi ada ayat-ayat yang terlepas, barang perasan yang ini adalah sebagai kerja yang dibantu oleh saudara Akmal sebelum ana datang. Ana tak jadi beliau dah buat sebahagian, ana sambung kerja beliau. Jadi adalah perkataan bahasa Asri atau perkataan ChatGPT. Ana baru ingat sekarang. Kenapa anak type sendiri? Jadi yalah, anak type tapi tak semua screen. Ada sebahagian screen adalah bukan screen, dia baca cerita anak copy paste masuk. Sebab dalam tempoh masa yang ada ni perlu gunakan teknologi sikit. Tapi bukan dah yang nak sampaikan ni daripada ChatGPT. Oh, ustaz pakai ChatGPT, kami pun boleh. Okey. Sifat fi'liyah, Asy'ariyah menganggap sifat-sifat ini sebagai metaforis, iaitu sebagai metafora lah. Ana tak ubah tu, nak ingatkan tak salah. Metafora ini adalah metafora, majaz atau tashbih, bukan hakikat. Jadi mereka menjadikan semua perkataan-perkataan yang tak boleh diterima oleh ilmu mantik mereka atau ilmu kalam mereka ubahkan ayat itu jadi metafora. Contoh, saya datang Perlis bersama dengan Abu Farhan. Betul-betul lah, kawan tak diterima. Abu Farhan, Ustaz buat ni je metafora itu. Sebenarnya dia pergi dengan orang lain, dia letak nama Abu Farhan, dia tak maksudkan Abu Farhan. Contohnya, kalaulah kita jadikan, kita tak nak terima cakap orang, kemudian kita jadikan semua tu majas, boleh tak? Nak buat boleh je. Seperti ahli falsafah kata syurga tu metafora, neraka tu metafora. Habis Nabi cakap macam tu. Nabi kan pandai buat trik. Ashabut takhir kata apa? Nabi buat kita khayal bila nampak syurga, takutkan neraka, jadi kita pun beribadah, kita pun tak buat jahat. Baguslah, dia kebaikan. Dia ingat kalam Nabi macam cerita si kancil dan buaya. Cerita yang direka untuk tujuan kebaikan. Dan ini dikatakan oleh Quran ahli falsafah. Quran. Sebab itulah ulama ada mengatakan bahawa dalam Quran tak ada majas, tolak majas secara total. Tapi kita tahu kalau majas pada tempatnya adalah. Majas itu kat Quran ada, tapi pada ayat majas lah, bukan pada ayat kenyataan, bukan ayat akidah. Akidah ni benda yang tak pernah nampak. Bila benda tak nampak, apakah kefasihannya? Kita boleh zahirkan benda tak nampak dengan makna yang lebih jelas yang kita faham. Bukan benda yang blur kita gelapkan terus.
keindahan Quran, benda yang tak nampak, contoh berkaitan dengan hidayah dan sebagainya, Allah SWT perumpamaan seperti nur. Jadi kita, benda berkaitan dengan hidayah, petunjuk, dia kita tak ada juga kegelapan, benda yang berkaitan kesesatan, kita nak faham macam mana Allah umpamakan sebagai nur dengan kegelapan dan juga cahaya. Okey, nur tu memang betul lah, nur, cahaya, nur cahaya hati. Tapi bila Allah sebut kalimah nur, kita tahu cahaya macam mana, gelap macam mana. Hati yang bercahaya, hati yang gelap. Faham tak kita? Faham perkataan nur dan cahaya tadi menjadikan sesuatu benda yang tak clear, yang kita susah nak bayangkan, dibawakan perkataan yang menjadikan ia jelas. Bukan benda yang tak jelas ditenggelamkan habis. Perkara ghaib, sifat Allah, kita tak tahu sifat Allah macam mana. Kita tak pernah nampak. Allah beritahu kita, gelapkan lagi. Jadi takkan Allah SWT buat satu perumpamaan terhadap suatu perkara yang kita tak tahu musyabbah bihnya apa. Kita nak belajar tashbih, kalau itu baligh, kalam baligh, kita kenal salah satu daripadanya untuk kita buat tashbih. Tapi untuk Allah SWT, laisa kamitslihi syai', tak ada satu yang sama dengan Allah. Macam mana kita nak buat tashbih? Macam mana kita nak buat majaz? Dah benda tu memang tak ada perumpamaan, tinggal ayat kenyataan. Kenyataan kita sangat terima sekadar kenyataan. Allah nyatakan Allah ada tangan, kita faham maksud tangan. Bukan Allah kata alif lam mim. Alif lam mim maknanya apa? Okeylah kita kata. Ayat ni kita tak tahu. Okey, hanya Allah yang tahu maknanya sebenar. Tapi sekarang ni kalimah yadun ada makna dalam bahasa Arab, bukan tidak ada. Tak bolehlah ubah makna. Maknanya zahir, maksudnya jelas. Okey, tengok sifat fi'liyah, sifat nuzul. Apa akidah Syekh Sabuni berkata sifat fi'liyah? Wa yuthbit ashabul hadis nuzul ar-rabbi subhanahu wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamthilin wala takyifin bal yuthbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaihi. Mereka ashabul hadis mengisbatkan Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam tanpa melakukan tashbih dengan melakukan penyerupaan tentang turunnya makhluk-makhluk. Maksudnya kalau orang kata yang buat tangan, kalau Allah ke arash, Allah turun, arash kat mana? Dia dah musyabbihnya. Dialah musyabbihahnya. Ada kata orang buat ketika ceramah seorang ustaz, dia kata golongan musyabbah. Dia kata Allah turun. Bayangkan Allah atas arash, dia buat tangan. Allah atas arash, Allah turun ke langit dunia. Saya kata, itu bukan musyabbih lagi tu. Dia dah bayangkan tasyih, dia buat tangan Allah ni kat atas. Kalau Allah turun kat dunia, macam mana boleh turun? Arash kosong lah, dia kata. Buat ayat itu. Dialah yang musyabbihahnya. Allah turun, kita tahu turun cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengisbatkan untuk fahamkan, tak apa. Kita bukan dilarang untuk buat gaya untuk memahamkan. Tetapi bila dia menafikan, gunakan kaedah penafian dan menuduh orang buat tashbih, kita gunakan cara yang sama. Kamulah musyabbihnya. Baik. Dan kata Syekh, mereka tidak menyamakan dan tidak menyatakan bagaimana, bahkan mereka mengisbatkan, iaitu beriman seperti mana yang diberitahu oleh Nabi, wa yantahuna fihi ilaih, dan cukup sekadar itu. Mereka tak akan cakap lebih daripada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Akidah As-Sabuni berkaitan dengan nuzul dan sifat fi'liyah jelas. Sifat al-ulu dan istiwa tak payah syarahkan. Kita tengok terus akidah Sabuni. Sabuni cakap apa? Wa ya'taqidu ahlul hadis ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات على عرشه كما نطق به كتابه. Selesai. Maknanya ahli hadis berkeyakinan dan bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7, di atas arash. Di atas langit 7, di atas arash. Artinya bukan langit 7, di atas lagi, di atas arash, sebagaimana yang diterangkan oleh kitabnya. Dan ayat yang panjang kita potong,
Kata Syekh lagi, wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah min as-salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ala 'arsyihi wa 'arshuhu fawqa samawatihi. Dan semua ulama salafus salih rahimahumullah, mereka tidak berbeza bahawa Allah Subhanahu wa taala atas arasy dan arasy Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Sekarang ni soalannya, ijma' ke tak ijma'? Persoalan Allah di atas arasy, ijma' atau tidak? Tuan-tuan, ijma' dalam masalah ibadah, masalah hukum diterima. Kenapa ijma' dalam soalan akidah yang berlaku berkurun lamanya tidak diterima oleh ahli kalam? Bukan setakat tak terima sekarang, menjadikan ijma' salafus salih itu sebagai punca utama tashbih. Apa yang salaf ijma'kan itu sekarang, yang disebutkan oleh Imam Sabuni sini dan ramai ulama lain lagi, dijadikan sebagai kekufuran. Kecil ke besar kesalahan ni? Penting ke Ustaz cerita tentang Allah istiwa tak istiwa? Percaya Allah ada cukuplah. Solat tak payah cerita Allah atas istiwa atau istiwa. Korang duk condemn ulama. Tak, kalau lah benda tak penting, buat apa ulama ada yang berkafirkan, ada yang mengatakan khilaf orang yang tolak istiwa ni kafir atau tak kafir dengan zaman salafus salih, kerana mereka tolak ijma' dan macam-macam perbincangan. Kita tak sampai tahap mengkafirkan, kerana kita zaman sekarang zaman kejahilan begitu, banyak orang pun tak tahu benda ni. Tapi kita kata katakan ajaran yang disepakatkan oleh golongan yang dijanjikan syurga itu ialah ajaran yang sesat dan musyabbihah. Kita tahu yang Allah janjikan syurga siapa? Sahabat yang kita. Mereka lah generasi yang mengajarkan perkara ini, dan mereka dah dijanjikan syurga sejak mereka hidup lagi. Kefahaman mereka, tiba-tiba apa yang mereka janjikan dia dikatakan, oh ini adalah musyabbihah, ini adalah perkara yang sesat. Kami yang buat kemudian ni takwil menafikan, inilah akidah yang betul. Siapa janji kalian punya kefahaman masuk syurga? Perkara untuk difikirkan, bukan difikirkan, untuk diyakinkan. Lepas ni masuk keluar pada ni, jangan ada lagi tak percaya. Allah kat mana? Talaik. Tak ada dah empat talaik. Buang. Dah masuk kelas akidah, dia kena keluar dengan yakin. Biarlah tak faham benda lain. Saya selalu cakap dengan makcik-makcik, makcik tak ingat dalil tak apa, tapi jangan jadi bid'ah. Dah masuk kelas akidah ni, jangan hadir mana-mana kelas akidah keluar dalam keadaan blur atau tak yakin. Kenapa anda dalam kelas akidah ni keras cakap? Sahabat-sahabat biasa dengan kelas tafsir kalau tak ada suara lembut je. Tapi kelas akidah ni kita akan tegas supaya jangan dah masuk kelas akidah kita tak yakin lagi. Ada orang buat, dia kata, saya lama dah cerita aras ni, sejak saya muda sampai umur saya 70 ni, saya dah dengar benda ni. Saya kata, 70 tahun tak yakin lagi. Buat perbandingan lagi, nak mati dah. Minta maaf, jangan maaf. Tapi nak cerita bahawa lamanya lamanya ilmu akidah ni, ilmu nak buat perbandingan ke ilmu keyakinan. Jangan banding lagi. Keluar balik jadi, saya adalah ahli sunnah wal jamaah, saya orang ikut ahlul hadis, saya pengikut Sabuni yang sebenar, walillahil hamd, saya ikut jejak langkah mereka. Buat macam Sabuni ajar. Boleh ke? Boleh InsyaAllah. Dan mereka tak khilaf. So dalam video yang dia orang viralkan tu, cerita tentang arash, kat mana? Bawakan satu dalil je. Saya bersedia keluarkan dalil. Masa itu ada ribuan dalil kata Allah di atas, dengan pelbagai cara pengisbatan dalam nusus syarak. Ribuan je. Ayat istiwa saja 7. Apa tengoklah video tu. Yang penting dalil kita boleh bawa dengan pelbagai jenis dalil. Kalau dalil yang jelas ada dalam 80 dalil,
dengan pelbagai maksud, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun, Allah turunkan hujan, Allah turunkan perintah, malaikat naik pada Allah, amalan naik pada Allah dan sebagainya. Cerita semua ni kumpul-kumpul semua sekali, yang termasuk yang berulang je ribuan. Sekarang minta sepatah je, satu dalil je daripada yang kata Allah SWT tidak istiwa. Allah menafikan sifat, kata Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak bertempat. Bawakan satu je, kami boleh balas balik dalil 1000, tapi bawa satu je untuk kami. Kerana kami tak ada kata kami hanya terima bila dalil tu banyak. Tak, kami terima ahad dan mutawatir, satu cukup. Kami boleh bagi mutawatir, ayat Quran yang memang satu pun dah mutawatir, tapi kami boleh bagi banyak lagi. Bawa satu balik. Kamu tak ada dalil langsung, cakap pakai otak, kemudian jadikan kami sebagai asas kekufuran, musyabbihah, mujassimah, kemudian declare sebagai ahli hadis, declare sebagai ahli sunnah, keluarkan kita dari ahli sunnah. Jangan keras sangat, bahaya sekarang ni. Tapi itu sebenarnya yang berlaku. Ini yang berlaku. Agama kita berdasarkan kepada dalil. Berkaitan dengan Allah Istiwa dan Arash adalah perkara ijma'. Bukan ijma', semua perkara yang disebutkan dalam kitab akidah yang diikrarkan sebagai ijma', banyak ijma'. Malah kalau ada orang berselisih dengan salafus berselisih dalam masalah-masalah, walaupun dalam masalah tafsiran berkaitan syurga neraka, tapi perkara yang tak disebutkan ijma' kan, kita terima sahaja. Yang kita keluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah apabila mereka melanggar ijma' salafus salih, melanggar nas. Kita kena sumber agama kita, sumber akidah Quran, sunnah dan ijma' salafus salih. Kalau tak ada ijma', kita tak ada dah tegaskan sangat masalah arash ni. Yang kedua, apa punca timbulnya semua kelompok batiniah ni? Puncanya tak isbat Allah di atas arash. Bila Allah tak di atas arash, macam mana mereka nak tafsirkan berkaitan dengan amalan-amalan ibadah mereka? Mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita sujud di depan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Dahi kita di bawah. Kita menyembah siapa? Tuhan di atas atau di mana-mana? Atau Tuhan yang tidak bertempat? Otak kita takkan terhenti. Bila dinafikan Allah istiwa, timbulnya akidah Allah di mana-mana. Kerana otak manusia akan menempatkan, akan nak tahu di mana Allah. Sebab tu soalan ini wujud sejak zaman Nabi SAW. Nabi sendiri tanya. Sebab akal kita tak boleh terima sesuatu benda Allah SWT tidak ada tempat, Allah Subhanahu wa taala atau di mana-mana sebagainya. Soalan itu timbul pada zaman Nabi, atau Nabi tanya sendiri, artinya ada kepentingan. Nabi tak bercakap perkara sia-sia dan perkara agama. Kerana menafikan istiwa, timbulnya golongan batiniyah yang mengatakan bahawa Allah SWT di mana-mana. Baik, sampai sini saja kita